Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Memperkenalkan diri saya Azim bin Bukhari bersama saudara Nites dan Muhammad Danish Syahmi. Kami sedang melakukan kajian mengenai ke tragedi banjir 2014 di Kelantan bagi subjek kursus SJHK 223. Jadi, objektif kami dalam kajian ini adalah untuk mengkaji sebab-sebab banjir 2014 di negeri Kelantan yang dianggap sebagai banjir besar dalam sejarah Malaysia. Dan kemudian kami juga ingin mengkaji kronologi kejadian banjir besar pada tahun 2014 di negeri Kelantan ini. Dan kami juga ingin mengenal pasti kesan kejadian daripada banjir besar dalam Malaysia kepada negeri Kelantan pada tahun 2014, dan juga kami ingin mengkaji iktibar daripada peristiwa banjir besar ini. Jadi kami telah memilih Dr. Wan Hafizi kerana Dr. Wan Hafizi sendiri melalui tragedi banjir besar ini. Jadi kami ingin menemu ramah doktor dan kami akan memulakanlah soalan-soalan daripada saudara Nites. Okey. Baik, dan terima kasih Azim. Okey. Doktor, soalan pertama saya. Apakah latar belakang doktor dan berapa lamakah doktor telah menetap di tanah Kelantan Darul Naim ni, doktor? Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kepada tiga saudara ni kerana memilih saya sebagai responden. Okey, saya ni telah menetap di Kelantan ni. Sebenarnya saya memang lahir di Kelantan. Memang saya dilahirkan pada 23 hari Mac 1977 di Kelantan, dan memang saya membesar di Kelantan. Cuma pada tahun 1997 saya melanjutkan pelajaran ke Universiti Sains Malaysia, dan saya telah convocation pada tahun 2000. Selepas tu saya telah diposting ke Sekolah Menengah Sains Macang. Daripada bermula tahun 2000 hingga 2004. Selepas itu 2005 sampai 2007 saya balik ke Sains Macang. Daripada situ, daripada 2007 sampai 2008 saya telah melanjutkan pelajaran dalam master di Universiti Kebangsaan Malaysia. Setelah itu saya diposting pada 2009, saya telah ditempatkan di IPG Campus Perlis. Selepas itu pada tahun 2012 saya telah dipindahkan ke IPG Kampus Kota Baru, sehinggalah sekarang saya masih berkhidmat di IPG Kota Baru. Maksudnya sekarang kalau ikutkan saya telah menetap di Kelantan ni, umur saya 46 tahun lah pada 23 Mac nanti, insya-Allah. Jadi terima kasih Dr. Wak Hafizi atas boleh dikatakan cerita mengenai latar belakang tuan lah, tentang berapa lama tuan menetap di Kelantan Darul Naim ni. Okay, jadi sekarang boleh Dr. Wak Hafizi terangkan tak bagaimana pendapat atau pandangan Dr. ni lah secara umum mengenai banjir di Pantai Timur ni? Saya tidak dapat bagi gambaran umum mengenai Pantai Timur, tapi kalau mengenai Kelantan ni saya dapat bagilah secara gambaran umum. Sebab kalau melibatkan Pantai Timur, dia melibatkan Terengganu Kelantan, Terengganu dan Pahang. Jadi saya tak dapatlah nak bagi pandangan tentang termasuk Terengganu dan Pahang. Tadi kalau di Kelantan, insya-Allah saya dapat kemukakan. Pada pandangan saya di Kelantan ni, lazimnya kalau bulan November sampai Disember itu akan berlakulah banjir apabila berlakunya perubahan daripada musim barat daya kepada musim timur laut. Jadi di Kelantan ni, kalau terutamanya di kawasan saya, kalau di kawasan Meranti, Pasir Mas ya, Batang Panjang, kalau tak banjir itu perkara yang pelik. Kalau tak banjir, itu satu perkara yang pelik lah bagi kami. Sebab setiap tahun kami akan mengalami masalah banjir. Jadi kalau tak banjir itu satu benda yang agak luar biasa lah bagi saya. Itulah pada pandangan saya untuk umumnya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.
Okey, baik. Terima kasih doktor. Sekarang kita menyentuh kepada banjir besar 2014. Jadi doktor, boleh tak doktor ceritakan tentang pengalaman doktor dan keluarga doktor dalam banjir besar 2014? Okey, saya ceritalah pengalaman saya pada tahun banjir pada 2014 itu. Pada waktu itu saya sedang melanjutkan pelajaran di UKN dan untuk PhD saya lah. Saya melanjutkan PhD saya bermula pada 2013. Apabila hujung tahun saya balik bercuti lah, contohnya pada bulan 12 sebab anak saya dah cuti sekolah, jadi saya pun baliklah ke rumah lah, masa balik bercuti lah pada 2014 itu. Pada waktu itu saya sedang melanjutkan pelajaran lah di UKM untuk bidang PhD. Okey, pada masa itu tahun yang kedua rumah baru saya ni baru siap dibina pada tu pada tahun 2018, tahun kedua. Jadi pada waktu pengalaman pertama saya sampai je pada 2014 itu pada bulan November tu, sorry saya tak ingat yes, bulan November, hujung November saya nak masuk ke hujung November. Dia benda yang paling utama berlaku, yang dapat saya ingat, dia berlakunya hujan dengan kadar yang lebat 7 hari 7 malam. Seminggu lah, boleh katakan seminggu hujan tu tak berhenti. Memang cukup lebat, dengan taburan yang cukup hebat lah, cukup lebat lah pada masa itu. Ya, pada masa itu ya, saya ingat saya memang 7 hari 7 malam hujan tanpa henti dengan kadar yang lebat. Okey, jadi pada waktu itu saya baru masuk rumah, ya, pada tahun yang kedua. Jadi saya agak seronok lah pada awalnya sebab rumah saya pun lebih kurang dalam 200 meter saja daripada tebing Sungai Meranti. Jadi seronok lah saya pada peringkat awalnya. Ya, air, tapi pada masa yang sama air semakin naik sehingga kan saya anggarkan dalam masa 1 jam air naik lebih kurang 5 inci. 1 jam 5 inci air naik. Okey, sebab air naik terus naik sehingga kan rumah saya lebih kurang paras pinggang di tanah. Kawasan tanah paras pinggang. Alhamdulillah pada masa itu rumah saya tak dimasuki air lah, sehingga 2 inci untuk rumah saya nak dimasuki air. Saya masih pada waktu itu pada pukul 4 pagi saya masih berada di muka pintu hadapan rumah sebab saya tak tutup pintu sebab saya nak tengok kadar air naik. Sebab kalau air naik saya terpaksa angkat barang, tapi pada masa itu saya dah angkat barang-barang asas, simpan barang-barang keperluan khas, kepentingan, semua barang-barang penting, dokumen penting saya dah simpan semua. Pada masa itu pukul 4 pagi tu alhamdulillah air mula reda, stop naik. Cuma tinggal 2 inci daripada lantai rumah saya nak dimasuki air. Tapi pada masa itu kawasan saya ini semua boleh dikatakan dilitupi oleh air banjir. Cuma rumah saya menjadi pulau lah. Kami sekeluarga tidak dapat ke mana-mana kerana semua jalan-jalan utama telah ditutup kerana dinaiki air, sehingga kan Balai Polis Meranti, Hospital Meranti semuanya dinaiki air. Mungkin sebab pada umur saya 46 tahun, Balai Polis Meranti tak pernah dinaiki air sebab dia tinggi. Tapi pada 2014 dalam balai ya, dalam bangunan tu mencapai arah pohon. Jadi itu agak luar biasa lah. Sebab banjir, dikatakan banjir ni berlaku ni agak luar biasa lah bagi saya. Ini adalah pengalaman saya yang pertama kali lah saya menghadapi banjir yang besar ni, ya. Sehingga saya tak pernah jangka benda ini boleh berlaku sehebat ini, ya.
Sebab biasanya banjir ni biasa-biasa saja, sehingga kan di Kelantan ini kalau banjir kita jadikan pesta je. Pesta air lah kan. Pesta banjir tu jadi pesta main air jalan-jalan, tapi ni agak luar biasa. Tapi yang peliknya pada rumah saya dapat perhatikan bahawa di hadapan rumah saya adalah air yang jernih, ya, air yang jernih, memang jernih, tapi di belakang rumah saya adalah air yang cukup keruh. Jadi apa info yang saya dapat pada waktu itu, bahawa air keruh itu adalah air daripada Sungai Kelantan, manakala air yang jernih itu adalah air daripada Sungai Golok. Sebab rumah saya ni, kawasan kampung saya ni, daripada sepadan Sungai Golok tu lebih kurang dalam 2 km sahaja dari rumah saya dengan Sungai Golok, sepadan border lah, ya, dengan sepadan kita. Okay, setakat itu dulu daripada saya. Okey, baik. Terima kasih doktor. Sekarang boleh tak kalau doktor memberi sedikit pandangan mengenai mungkin apa sebab-sebab berlakunya banjir di Kelantan ni, yang menyebabkan dia digelar sebagai banjir besar yang berlaku dalam sejarah Malaysia sehingga kini? Okey, pada pandangan saya, apa yang berlaku di Kelantan ni, ya, faktor utama yang saya dapat tengok yang faktor utama adalah kerana penerokaan hutan lah. Ya, kalau kita tengok di kawasan Gua Musang, kawasan Kuala Kerai, banyak kawasan-kawasan bukit telah digondolkan. Sebab sedia maklum dan semua orang tahu bahawa kawasan hutan merupakan kawasan tadahan hujan. Kalau kawasan itu digondol, diterus, jadi dia tidak ada penapis tau, dia tidak ada sekatan. Maksudnya air hujan akan terus sampai ke permukaan bumi dan terus menjadi aliran permukaan dan terus ke dalam sungai. Jadi dia tidak ada halangan daripada daun, dia tidak ada halangan daripada dahan, akar pokok, supaya dia diserap oleh tanah dan menjadi air lari bawah tanah. Tapi sekarang ni air hujan terus turun permukaan bumi dan terus menjadi air larian permukaan. Jadi kadar air larian permukaan lebih tinggi berbanding air yang diserap oleh kerak bumi. Kadar itulah menyebabkan banjir. Ditambah pula dengan sungai-sungai yang telah dicetek, sungai-sungai yang cetek kerana mendapan daripada hakisan tanah runtuh, hakisan sampah sarak balak pembalakan, penerokaan hutan untuk pembalakan, untuk pertanian, untuk penempatan. Pada masa yang sama, di kawasan hilir pula, ya, kerana di kawasan hilir ni pula adalah kerana banyak kawasan-kawasan telah ditebus guna, seperti kawasan paya, kawasan sawah padi telah ditebus guna untuk dijadikan kawasan penempatan. Okey, faktor ini akan menyebabkan menghalang laluan air, ya, menghalang laluan air untuk terus sampai ke laut, ya, sebab laluan air ni dia akan bergerak ke kawasan tanah rendah. Jadi kerana kawasan-kawasan tanah rendah ini telah diblok oleh kawasan untuk ditambur, orang panggil, telah ditimbus untuk dijadikan kawasan perumahan, dan juga ditambah pula permukaan bumi ini telah ditutupi oleh semi. Terutamanya kalau kawasan bandar kan, bandar kita tengok air longkang, hujan je 2 sejam 2 jam terus melimpah kerana aliran air permukaan yang tinggi, kerana air tidak dapat diserap oleh kerak bumi. Begitu juga di Kelantan. Itulah saya katakan tadi, ya, waktu pembalakan, penerokaan hutan oleh pembalakan, pertanian, perumahan. Okey, lepas tu pembinaan di kawasan tebing sungai yang tidak dirancang, perumahan yang tidak dirancang. Okey, ditambah pula kalau di kawasan kita ni tebing Sungai Golok, tebing di Thailand lebih tinggi daripada tebing di sebelah Malaysia. Jadi apabila berlakunya banyak hujan, air tidak akan melimpah ke kawasan Thailand, sebaliknya air akan melimpah ke kawasan kita pada masa itu. Okey, pada tahun 2014 itu. Itu, ya. Dengan ditambah pula kadar hujan yang lebat, terlalu lebat pada waktu itu. Kadar curahan hujan yang terlalu lebat, itulah antara faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya banjir besar pada 2014. Tapi apa yang peliknya, kawasan yang lazimnya tidak banjir, berlaku banjir.
Okey, kawasan yang seperti di Mani Urai, di Cucu Puteri, itu kawasan bukit kalau kita tahu. Kalau kita sedia maklum itu kawasan bukit. Tetapi kenapa boleh banjir? Sebab aliran air telah berubah kerana faktor pembangunan yang telah saya nyatakan tadi. Okey, setakat itu dulu daripada saya. Adakah terjawab? Dah terjawab, doktor. Okey, ada soalan seterusnya, doktor. Apakah perasaan doktor dan sekeluarga semasa berada dalam banjir besar 2014 tersebut? Perasaan rasa kecewa ke, sedih ke? Cuba doktor ceritakan perasaan doktor. Okey, pada peringkat awal banjir tu, pada peringkat awal hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga tu kami rasa seronok. Kita memang seronok lah sebab kami boleh bermain air banjir kan. Memang niat kami pun sekeluarga balik ujung tahun adalah untuk main banjir. Saya berseronok lah dapat main perahu, dapat menangkap ikan dengan jaring, dengan pukat kan. Apabila masuk hari yang keempat, hari kelima, perasaan saya telah berubah kerana air terlalu cepat mendadak dengan air cepat. Sebab saya dengan berita Mani Ura, daripada berita pada waktu itu talian telefon masih lagi berfungsi, televisyen elektrik pun masih berfungsi. Jadi pada waktu itu kami dapat menerima maklumat daripada media massa menyatakan bahawa air kawasan banjir di Kuala Krai, terutamanya di kawasan daerah Kuala Krai terlalu teruklah dilanda banjir. Apabila kawasan Kuala Krai dinaiki air, dan saya tak langsung kami di Malaysia, di Meranti, di Pasir Mas sudah pasti akan menerima impaknya, kesannya, kerana air itu akan mengalir ke kawasan kami pula. Sebab Kuala Krai berada atas pada Pasir Mas. Jadi air daripada Kuala Krai akan turun. Pada waktu itu saya sudah mula risau. Tapi dari segi bekalan makanan, Alhamdulillah kami dah bersedia sebab kami di kawasan ini dah biasa dengan banjir. Jadi kami dah sediakan awal-awal seperti makanan dalam tin, beras, makan biskut, roti, kami dah sediakan lah pada awal. Tetapi pada peringkat awal itu kami cukup lah makanan. Tapi apabila dah masuk minggu yang kedua, kami dah minggu kedua ketiga kami dah putus bekalan. Okey, putus bekalan dan elektrik pun telah diputuskan. Okey, liling habis, semua liling habis. Kami terpaksa menggunakan minyak masak sebagai sumber tenaga untuk sebagai cahaya lah untuk jadikan pelita, guna minyak masak. Itu pengalaman saya. Alhamdulillah saya ada pengalaman menggunakan minyak masak sebagai bahan bakar untuk jadikan pelita. Itulah. Sebab waktu itu lilin dah habis. Alhamdulillah bantuan daripada helikopter tentera telah datang, telah drop, telah jatuhkan bekalan makanan di padang sekolah Meranti. Di padang sekolah kebangsaan Meranti, lebih kurang 100 meter daripada rumah saya. Jadi helikopter tentera telah jatuhkan bahan makanan lah, bahan mentah di situ. Jadi kami kampung ni dapatlah agihkan bahan mentah itu untuk orang-orang kampung kawasan sekitar. Tapi kawasan kami tidak boleh bergerak jauh lagi. Pada 2 minggu yang pertama itu kami tidak dapat bergerak jauh lagi kerana semua kawasan dinaiki air. Okey, kami nak pergi ke Pasir Mas, ke mana-mana kedai pun tak boleh. Kami mengharapkan semua bahan mentah yang memang ada, bahan-bahan keperluan yang sedia ada di rumah. Tapi askar dah hantar, Alhamdulillah. Okey, dah tu perasaan saya yang seterusnya memang risaulah untuk meneruskan tu, memang risaulah, ada urusi adakah benda ni akan berterusan sebab bateri telefon sudah tak berfungsi, talian telefon pun tak berfungsi. Memang kami berputus hubungan sebab elektrik tak ada, talian telefon dah tak berfungsi semua. Jadi kami takutlah. Saya rasa takutlah pada waktu itu. Takut kerana apa? Kerana kami putus hubungan dan kami tidak tahu keadaan semasa macam mana ya. Jadi cuma saya berdoa benda ni dapat diatasi dengan segera. Alhamdulillah air semakin surut lah apabila masuk minggu yang kedua. Okey, tapi kesannya cukup hebatlah bagi saya. Ya, ada awalnya gembira, akhirnya duka dan kecewa, takut, tapi saya reda dengan keteguhan itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih doktor. Mula-mula tu seronok, tapi kemudiannya mula datang risau. Jadi soalan saya yang seterusnya adalah apa yang doktor cakap tadi, memberi kesan dan impak kepada doktor. Jadi ini bukan kepada doktor saja tapi kepada seluruh penduduk, di mana kerana di Meranti ni doktor kata jarang berlaku banjir, tetapi pada tahun 2014 tu banjir berlaku dengan teruk sekali. Jadi saya nak dapatkan pendapat doktor tentang kesan kepada komuniti dan doktor sendiri mengenai banjir tu. Okey, saya nak betulkan sedikit apa yang saudara katakan tadi. Saya bukan jarang berlaku di Meranti, di kawasan saya banjir. Memang banjir selalu berlaku. Kalau tak berlaku tu yang peliknya, tapi bukan kadar seperti 2014. Okey, banjir di kawasan saya ni kalau tak banjir tu yang pelik. Tapi kalau banjir tu biasa je. Cuma kadar yang berlaku seperti 2014 memang tak pernah berlaku lagi lah umur saya. Itu pertama kali lah. Umur saya 46 tahun, pertama kali lah saya mengalami. Jadi kesan dia kepada saya sendiri adalah saya sedar bahawa saya memerlukan tindakan yang baik, satu tindakan yang panggil tindakan yang betul lah bagi saya pada masa ini. Tindakan yang perlu saya lakukan adalah saya kena tinggikan rumah saya. Itu satu, untuk hadapi masa depan. Takut-takut banjir berlaku, jadi saya kena tinggikan rumah saya. Yang kedua, saya kena bersedia menghadapi segala kemungkinan, kekuatan dari segi mental, fizikal. Dan saya perlu bersedia menyediakan bekalan-bekalan yang lebih daripada yang telah saya sediakan sebelum ini pada tahun-tahun yang akan mendatang. Sebab kita tidak tahu kadar. Tengok di Johor sekarang ni pun kita tak, orang pun di luar jangka kan. Kawasan yang tak banjir jadi banjir. Jadi seperti saya perlu, itulah saya impact daripada diri saya perlu lebih bersedia dan lebih bekalan apa yang perlu, seperti lilin, bekalan makan mentah, makanan semua saya perlu tambahkan lagi bekalan untuk tahun-tahun seterusnya. Okey, dan juga saya perlu bersedia dari segi keselamatan ya. Bagi penerangan kepada anak-anak saya perlu terangkan apa-apa yang perlu lakukan sekiranya berlaku banjir seperti 2014, apa tindakan-tindakan yang perlu diambil. Untuk komuniti, saya cukup terkesan. Untuk komuniti, saya dapat hubungan kami di kawasan ini semakin erat, semakin bagus, semakin baik, kerana hubungan kami, sikap tolong-menolong, sikap kerjasama semakin erat antara kami, kawasan komuniti kami. Kami bertanya khabar, kami bergerak mengharungi air, bergerak rumah ke rumah, menanya khabar. Sekiranya jiran-jiran yang putus bekalan, kami akan agihkan bekalan yang kami ada. Maknanya berlaku catuan dah bagi kami sekiranya kami tak ada. Tapi Alhamdulillah, komuniti-komuniti kawasan saya cukup memberi kerjasama dan saling bantu antara satu sama lain. Ya, cukup satu boleh. Tapi memang memberi satu keisafan kepada kami bahawa kuasa alam tu tidak ada siapa yang dapat mengatasi kuasa alam, tetapi dia mengeratkan hubungan kami antara komuniti dan kejiranan. Ya, sebelum ini kita tak pernah tanya pun beras ada ke, nasi ada ke, ikan ada ke, lauk ada ke, air bersih ada ke, tak pernah tanya kan. Tapi pada banjir ni berlaku, kami bergerak dalam satu kumpulan, tanya rumah ke rumah, takut-takut ada yang tidak ada, takut-takut ada yang putus bekalan. Alhamdulillah, kerana kesannya dari segi positifnya, kesannya hubungan antara komuniti cukup rapat dan cukup baik, bertambah baik. Okey, tapi dah kesan dari segi ekonomi, kesan dari kerugian lah, cukup hebatlah juga. Kami rasa rasa sedih lah ya. Walaupun sedih, kami redha lah. Ada yang orang terpaksa, banyak kereta-kereta yang rosak, rumah-rumah yang tenggelam, perabot-perabot. Masa kawasan kebanyakan penduduk kawasan Meranti mengalami kerugian yang besar lah dari segi perabot, rumah, kereta, kenderaan, motor, semua rosak teruk lah pada waktu itu. Itu saya. Terima kasih. Okey. Baik doktor. Okey, soalan seterusnya. Okey. Kalau dikaitkan dengan banjir, mesti pihak kerajaan akan menyediakan bantuan kepada
misi warga banjir ni. So saya nak berikan doktor pendapat doktor tentang bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada doktor dan kesekeluarga apabila doktor melanda banjir besar tersebut. Ya, Dintes. Maksudnya macam mana saya nak kata, memang bantuan daripada kerajaan agak cepatlah bagi saya ya, agak cepat juga bertindak. Bantuan kerajaan cepat juga bertindak, tetapi bantuan itu tidak ada yang tidak sampai ke sasaran kerana halangan-halangan, pelbagai halangan ni test. Kerana tanya air yang laju, kawasan pedalaman yang memang tidak dapat dimasuki, sebab kawasan kampung kawasan Meranti Pasir Mas ini dia tidak seperti dalam taman ni test. Dia kampung berselerak. Okey, dia kampung berselerak dengan jadi sukarlah untuk agensi-agensi kerajaan untuk masuk satu tempat ke satu tempat. Dan juga untuk berpindah ke pusat perpindahan juga terlalu sukar pada awalnya kerana ada sesetengah tidak mahu berpindah kerana tidak menjangka seperti yang berlaku. Ya, jadi mereka apabila tidak mahu berpindah, mereka terus terperangkap lah. Yang ada berapa berpindah ke pusat pemindahan, alhamdulillah, maksudnya mereka yang berjaya berpindah ke pusat pemindahan memang mendapat bekalan dan bantuan yang cukup dari segi daripada kerajaan. Dan saya cukup berterima kasihlah kepada kerajaan Malaysia pada waktu itu. Ya, Nitas. Jadi doktor, tadi doktor ada ceritakan tentang apa yang doktor lalui mengenai bagaimana perasaan doktor dan keluarga ketika itu. Dan sebenarnya kan soalan saya ni, saya nak tanya tentang sebelum banjir berlaku tu, adakah doktor dan sekeluarga dah bersedia ke dengan langkah-langkah berjaga seperti bagaimana dengan penyimpanan makanan dan sebagainya, atau banjir tu terus je berlaku di luar pemikiran doktor? Okey, memang saya dah bersedia untuk hadapi banjir, tapi saya bersedia dengan bekalan makanan, dengan persediaan mental, fizikal saya. Itu saya bersedia, bukan seperti yang saya alami 2014. Saya bersedia pada kadar banjir biasa yang pernah saya alami. Ya, banjir-banjir biasa seperti paras lutut, paras betis di tepi sungai. Maknanya sebab saya dilahirkan dan saya memang dah biasa dengan banjir. Jadi saya tak terkejut dah. Saya dah biasalah banjir itu. Tapi yang saya terkejutnya apabila 2014 dia 100% berbeza daripada apa yang telah pernah saya alami sebelum ini. Jadi persediaan saya pada peringkat awalnya pada waktu itu hanyalah pada kadar 20-30% sahaja. Maksudnya kalau bekalan makanan itu hanya untuk 2-3 hari sahaja. Okey, maksudnya beras untuk seminggu. Okey, bekalan ikan pun Maggi ke untuk seminggu. Tapi saya tidak menjangka lah 2014 tu berlaku banjir yang teruk dan mengambil masa yang lama. Sebab biasanya kelaziman yang saya pengalaman saya sebelum ini, paling teruk pun banjir adalah seminggu, 5 hari atau 7 hari. Lepas itu air akan pulih. Tapi 2014 dia tidak pulih dalam masa seminggu dan tambah pula kadar dia yang cukup besar. Okey. Jadi di luar jangkaan saya lah. Maksudnya persiapan saya tu tidak memadai apa yang berlaku pada 2014. Okey. Jadi persediaan saya hanya kadar banjir biasa-biasa sahaja. Baik, terima kasih doktor. Kita bergerak ke soalan yang terakhir. Jadi bila kita cakap pasal terakhir ni, tentulah kita cakap pasal nasihat. Jadi soalan saya adalah apakah nasihat doktor kepada penduduk di kawasan yang sering mengalami banjir dan iktibar daripada tragedi banjir besar tahun 2014? Itu ada soalan saya doktor.
Okey, sebelum saya menjawab soalan saudara Azim, saya nak menyentuh beberapa kesan ya. Saya cukup tragis apabila banjir dah surut, saya terpaksa bertolak balik ke UKM untuk meneruskan pengajian apabila cuti dah habis. Dalam perjalanan saya daripada Pasir Mas ke Kuala Lumpur, saya cukup sedih melihat apa yang kesan-kesan yang ditinggalkan oleh banjir 2014, terutamanya di kawasan Mani Urai, kawasan Cucu Puteri, kawasan Lela Manja. Itu semua adalah kawasan dari bermula daripada Kuala Kerai, daerah Kuala Kerai sehinggalah ke daerah Dabung, sehinggalah daerah Gua Musang. Saya cukup sedih dan cukup tragis apabila saya sampai ke kawasan Mani Urai itu. Saya melihat peti ais, TV, mesin basuh di atas yang tersangkut di pokok getah, yang tersangkut di pokok kelapa sawit. Satu. Dan saya tengok rumah-rumah di tepi jalan semuanya telah dihanyutkan air bergelimpangan. Saya melihat penduduk dia tidak berpakai baju, yang hanya bertuala, ya, sedih yang berada di tepi jalan. Ada yang memberi ada yang memberi duit, dia tak nak duit sebab tidak laku. Tak laku maksudnya di sini tak ada kedai yang jual barang. Yang penting bagi dia bukan duit pada waktu itu. Yang penting bagi dia pada waktu itu adalah makanan. Kalau kita bagi duit pun dia tidak ada kedai untuk nak beli. Macam mana? Sebab semua hanyutkan air. Dia tak ada kedai untuk nak beli. Tapi buat apa nak duit? Jadi yang penting pada waktu itu adalah air dan makanan pada peringkat awal air banjir surut. Okey, cukup hebat. Dan kesan juga kepada kawasan saya ni juga cukup hebat. Di rumah-rumah di kawasan tebing Sungai Kolok ada banyak yang hanyut di bawah arus, ya. Ramai yang hilang nyawa, yang hilang harta benda, dan purata penduduk di kawasan saya adalah menternak lembu, ya. Menternak lembu, kerbau, kambing, semuanya mati dihanyutkan oleh banjir. Okey, kebanyakannya memang rugilah banyak, ya. Jadi nasihat saya pada pertama sekali, saya rasa pihak kerajaan dalam melakukan pembangunan, dalam mengejar pembangunan, kita perlu menilai kesan positif negatif dahulu. Maksudnya setiap pembangunan yang hendak dibuat perlu perancangan yang rapi dan menilai kesan kepada alam sekitar. Sekiranya kesan yang lebih kepada kesan buruk melebihi daripada kesan baik, maka projek itu harus dihentikan. Sekiranya projek itu memberi kesan yang baik lebih tinggi daripada kesan yang buruk, maka projek itu lebih baik diteruskan. Maksudnya sini memang tidak dinafikan bahawa setiap projek yang dibuat, dirancang, yang kita laksanakan untuk pembangunan memang akan berlaku pengorbanan, akan berlakulah kesan negatifnya. Tapi kita perlu nilai, bagi saya kita nilai. Kalau tinggi negatif, stop. Kalau tinggi positif, terus. Dan sebab kita kena tengok kesan pembangunan kita memberi kesan yang terlalu negatif kepada alam sekitar. Ya, bagi saya itu satu daripada kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada, merancang projek pembangunan yang meminimumkan kesan terhadap alam sekitar. Bagi penduduk pula, kita harus sentiasa berwaspada dan kita jangan anggap banjir tidak mungkin berulang. 2014 tak mungkin berulang, tak mustahil berulang. Okey, tengok apa yang berlaku di Johor. Pernah berlaku sebelum ni di Johor, kan, banjir hebat, dan pada tahun ini berlaku pula di Johor banjir hebat. Jadi tidak mustahil benda ini akan berulang kerana berlakunya perubahan iklim dunia, dengan berlakunya pembangunan yang pesat tanpa perancangan, tanpa menilai kesan terhadap alam sekitar, maka ini akan jadinya. Jadi untuk penduduk setempat, kita perlu bersedia dari segi mental, dari segi fizikal, bahawa benda ini tidak mungkin akan tidak berulang. Mungkin, maksud saya, mungkin banjir seperti 2014 mungkin akan berulang. So pada waktu-waktu November, Disember, maka kita perlulah bersedia menghadapi dengan bekalan makanan. Bersedialah dengan segala kelengkapan makanan,
perubatan dan sebagainya lah. Kita perlu sentiasa bersedia, dan juga kita perlu cuba mengamalkan gaya hidup sihat untuk memastikan kita bersedia dari segi fizikal. Okey. Teraplamanya warga mereka kalau kerajaan mengarahkan agensi-agensi yang bertanggungjawab mengarahkan kita pindah, maka pindahlah segera. Jangan tunggu air naik betul besar baru kita terperangkap, cukup susah. Jadi sentiasa mendengar, sentiasa menerima, sentiasa mengikuti arahan-arahan semasa. Sekiranya diarahkan pindah, segeralah pindah. Okey, itu daripada saya. Terima kasih. Jadi dengan berakhirnya jawapan dari doktor mengenai soalan yang dikemukakan oleh saudara Azim tadi, maka berakhirlah sesi wawancara kita pada kali ini. Jadi begitu banyaknya ilmu-ilmu penting yang dapat kami dapat pada wawancara kali ini, dan pertama sekali kami ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Wak Hafizi kerana sudi untuk meluangkan masa bersama kami untuk membicarakan tentang pengalaman dan pandangan doktor mengenai kejadian banjir yang berlaku pada tahun 2014. Sukacitanya kami ingin memohon maaf sekiranya kami ada membuat kesalahan dan kesilapan tata bicara sewaktu sesi wawancara dilaksanakan sebentar tadi. InsyaAllah diharapkan di masa yang akan datang mungkin Dr. Wak Hafizi akan dapat meluangkan masa bersama dengan kami semua lagi dengan berkongsikan ilmu-ilmu dan info-info yang bermanfaat yang akan dapat kami gunakan di masa yang akan datang. Jadi itulah sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih doktor.